Okay, Assalamualaikum. Selamat bersua kembali. Okay, untuk video kali ini saya akan menjawab beberapa soalan. Memandangkan ada ramai yang rakan-rakan guru PM ada yang bertanya kan, memandangkan result SPM dah keluar 10 Jun hari tu. Jadi alhamdulillah result amat di luar jangkaan lah. Okey, alhamdulillah, mungkin rezeki murid-murid saya atas usaha mereka, banyak dugaan cabaran kan. Jadi mungkin usaha tu berlipat ganda dan mereka boleh buat yang terbaik, alhamdulillah. So untuk lonjakan sarjana SPM 2020 untuk subjek saya dengan kenaikan mata 1.38 dengan peratus lulus 100% kekal lah dari 2018. Sebenarnya daripada 2014 lah, hanya 1 tahun saya ingat yang tak dapat 100%. Saya ingat 2016 ke 17 macam itulah. Okey. So tak nak cakap panjang, saya ada 10 soalan. Saya dah ringkaskan menjadi 10. Okey, saya akan baca yang pertama. Okey, calon SPM paling ramai berapa orang? Tahun bila? Cikgu yang mengajar berapa orang? Murid ramai kaum apa? Sekolah bandar ke luar bandar? Okey, calon SPM paling ramai saya ingat tak sampai 80 lah macam tu sebab saya mengajar 2 kelas. Kelas A dan kelas B. Paling ramai pun 78, 79 Untuk tahun lepas 2020 seramai 58 orang lah, 58 calon. Kalau 2019 kita ada dari 8 orang dari kelas sains yang ambil, tapi tahun lepas tak ada calon dari kelas sains lah. Okey, tahun bila tu saya ingat yang paling ramai 2014, mungkin 2014 first posting saya. Cikgu berapa orang yang mengajar? Saya seorang. First posting saya 2014 dan memang terus menjadi ketua panitia, menjadi salah seorang sahaja guru yang mengajar form 3 hingga form 5. Okey, kita ada 7, 8 kelas. Okey, 8 kelas yang saya mengajar, alhamdulillah. Okey. Murid ramai kaum apa? Sekolah saya tu boys school, kaum Chinese, okay, kaum Cina, memang bandar, di bandar. Okay, sekolah betul-betul di tengah bandar Kuala Lumpur. Okey, soalan kedua, lonjakan sarjana dah dapat berapa kali? Okey, saya ingat first posting 2014. Lonjakan sarjana yang kali pertama saya dapat 2014 dengan peratus 100% juga. Kemudian pada 2017 tak silap. Okey, dan ini merupakan tahun ketiga lonjakan sarjana, alhamdulillah. Okey, soalan ketiga, tips kekal lulus 100% SPM. 100% mestilah semua murid melaksanakan 3 kertas SPM. Kertas 1, kertas 2, kertas 3. Semua murid wajib menyiapkan dan menjawab dan hadir, memang no matter what. Okey, 100% kekal lulus. Okey, itu soalan nombor 3. Soalan nombor 4, cikgu guna intervensi apa? Tak ada yang spesifik kecuali kaedah yang sebab kita cikgu, kita kenal murid kita. Okey, intervensi apa? Boleh saya cakap lah, every year kita mengajar daripada form 3, form 4, form 5, kita dah kenal pelajar calon SPM ni dari tingkatan 4. Jadi kita dah nampak calon-calon yang berpotensi sederhana dan lemah. So dari tingkatan 4 tu kita dah tanda tahap penguasaan mereka. Kita dah saya sendiri pun dah kumpulkan mereka dalam kita ada kod warna, macam dalam buku catatan saya kita ada kod warna untuk pelajar yang akan cemerlang, mungkin kategori sederhana dan mungkin berpotensi untuk gagal dan lemah.
Okey, jadi intervensi itu yang pertama saya akan buat kumpulan bila dah naik form 5, selepas ujian 1 atau peperiksaan pertengahan tahun, dapat je markah, kita akan terus kumpulkan mereka dalam kumpulan. Biasanya ada 3 kategori. Kita akan buat mentor mentee, calon yang akan menjadi grade A ataupun calon tahap penguasaan 5 dan 6 akan mengetuai setiap kumpulan ataupun kumpulan yang lemah. Mereka akan lead dan mereka ini ada grup WhatsApp. Saya daripada form 4 saya akan buat grup WhatsApp khas untuk setiap tingkatan 4, 5, 6. 3, 4, 5. So untuk kumpulan-kumpulan kecil itu kita akan minta pelajar yang bakal cemerlang ini untuk lead. Okey, kemudian intervensi apa lagi? Biasanya saya sendiri akan banyak berinteraksi dengan murid, banyak kita nak tahu apa yang kehebatan mereka ataupun apa yang mungkin ada masalah, mungkin apa yang kita nak, biar kita kenal setiap murid ini kita kenal dan senang kita nak buat kerja. Kita nak analisis tu senang. Okey, setiap kali peperiksaan analisis akan dibuat. Maksudnya analisis ni okey, ujian 1 berapa, okey tak markah, peperiksaan pertengahan tahun okey ke tidak. So pemarkahan itu selalu saya akan buat pengiraan, kita penandaan sebab kita nak biar dekat dengan skor SPM tu. Okey, kita dah nampak bayangan-bayangan markah SPM. Kemudian selain itu juga, selain kumpulan tadi, kita akan lebih kepada murid sendiri yang akan berusaha untuk memilih atau membuat kumpulan mereka. Kita akan tengok progress. Jika kumpulan tadi tidak menjadi, kita akan tukar kepada plan B lah. Okey, mungkin kita akan lebih kepada intervensi yang lain. Okey, modul apa digunakan soalan 5? Ada modul khas tak? Oh, tidak ada modul khas untuk kertas 1, kertas 1 kita tak ada modul khas. Cikgu pun tahu macam mana nak menghasilkan satu modul itu bukannya senang. Jadi saya menggunakan modul di pasaran. Ada yang juga kita beli dari cikgu-cikgu seni kita, cikgu seni hebat kita akan beli dan kita guna modul sedia ada untuk murid rujuk dan kita akan bincang. Okey, kertas 1. Soalan nombor 6. Kertas 3 berapa orang dapat A? Semua nak buat ke folio tu? Kalau ada yang tak nak macam mana? Okey, kertas 3 dari 2014, dari first posting hinggalah ke tahun ini sekarang ni, isu melibatkan murid tak nak buat, murid memang nak drop seni, murid ponteng, murid sengaja tak nak siapkan, murid sengaja menghilangkan folio, itu ada. Tapi saya menggunakan kaedah biarlah cikgu yang kalah, biarlah cikgu yang merayu, memujuk murid-murid itu untuk buat, 100% kena buat. Okey, seperti yang tahun lepas kita ada 2 pelajar yang memang ada masalah sikit dari segi peribadilah, masalah peribadi. Walaupun kita dah rujuk family, ada tetap juga folio tu tidak siap. Tapi saya bagi peluang untuk mereka berubah dan cuba siapkan walaupun tak banyak. Tapi atas bantuan pentadbir sekolah saya sendiri, SU peperiksaan, SU SPM saya memberi nasihat supaya mereka menyiapkan juga untuk pertama sekali untuk bantu pelajar tu. Okey, walaupun mereka dah tak ada hati nak buat, kita rasa kita macam sepatutnya kita boleh buat, biarlah lantak dia lah, dia tak nak buat, tu masalah dia. Okey, itu sebenarnya kesilapan besar kita lah kalau kita membiarkan murid-murid yang tak nak buat itu memang tak buat. Tak boleh cikgu, kita kerja hakiki kita tu memang macam tu lah, dah lumrah. Kita perlu
kita perlu, bukan paksa rela, tak apalah, biarlah buat walau macam mana pun kita bantu sikit kan, kita bantu tampal gambar, tampal itu, tampal ini, beli itu, beli ini, kita buat. Okey, kertas 3 berapa orang dapat A? Biasanya murid saya akan dapat lebih dari 50% akan dapat skor 70 ke atas lah. Sebab saya paksa mereka untuk dapatkan grade ikut skema 70 markah ke atas itu. Sebab kita tahu sebelum ni wajaran markah untuk SPM ialah 25%, 25 dan 50%. 50% itu dari kertas 3. Sebab itulah kita fokus kepada kertas 3 untuk mereka dapat at least 40%. 45% di situ. Tak nak buang banyak markah di tempat lain. Okey, kita tahu murid kita ni kalau dah hebat berkarya, teori dia out. Teori dia tak akan baca. Dia baca pun dia susah nak masuk. Okey, tak boleh nak faham istilah. Jadi kita fokus kepada kertas 3, kertas 2, kertas 3. Okey, jadi macam mana kalau pelajar yang tak nak buat ni, kita pujuk dan suruh mereka buat, bagi masa, deadline, duduk bersama, buat kelas kuarantin selepas sekolah, duduk bersama, kita kena ada bersama mereka. Contoh dah ponteng, mereka suruh duduk dalam bilik seni ponteng, kita call parent sila datang, duduk bersama anak you, siapkan. Kita ada masa hanya 3 hari untuk siapkan. So jika kuasa kita dah tak laku, okey, minta pihak disiplin pentadbir untuk guna kuasa pihak sekolah lah. Okey, tapi alhamdulillah sekolah saya tak ada lagi sampai kena call parent datang, tak ada lagi isu-isu yang berat seperti gitu, macam itulah. Kita handle dengan murid, kalau boleh handle secara win-win lah. Tak boleh nak, kalau kita asyik marah, of course mereka takkan buat. Pelajar seni, kita semua tahu macam mana. Soalan nombor 7, kaedah atau timeline digunakan untuk 3 kertas, macam mana manage? Okey, untuk sebelum ni Februari kita dah dapat tajuk kertas 3. So saya akan bagi due date kepada murid untuk siapkan kertas 3 sebelum Jun. Memang memang dia perlu hantar Julai, tapi kita awalkan sebulan. Dan murid-murid bila dia tengok skema folio yang kita folio yang kita dah buat tahun-tahun sebelum ni, mereka akan rujuk dan insyaAllah semangat tu ada, semangat tu akan datang, mereka akan buat. Okey, timeline. Kemudian kita kena manage form kertas 3 itu. Kalau kita dah set masa Jun tu, semua dah hantar. Maksudnya memang hantar. Tak boleh nak kata oh ada lagi. So jika kita gagal untuk meminta pelajar menghantar, maksudnya kita gagal. Kita yang gagal manage masa. Jadi sebelum ni, untuk tahun lepas, alhamdulillah budak-budak saya memang cepat siap. Kita PKP kan. Jadi kita siap awal, dengan kasut semua dah susun, dengan manage tunggu pentaksir datang. Kita tak ada membuang masa untuk kertas 3. Memang kita siapkan awal. Kemudian drill untuk kertas 2 itu kita ambil masa yang banyak, kita ambil masa yang lama. Sebab kertas 2 ini kita tahu soalan keluar seminggu sebelum SPM. Dan kita tak ada masa untuk bersemuka, kita hanya online untuk drill kepada pelajar. Jadi waktu itulah kita kena guna kuasa yang semampu mungkin untuk tunjukkan kepada pelajar, biar pelajar buat kertas 2 exactly macam skema markah yang kita nak. Okay, insyaAllah masa SPM dia orang takkan buang masa untuk fikir idea macam mana, media apa, teknik apa. Bila kita dah drill betul-betul, insyaAllah okey, mungkin mereka akan bantu banyak waktu itulah. Jika murid diam, cikgu tolong PM seorang-seorang. Okey, murid tolong buat PM nombor phone setiap orang, WhatsApp. No matter what, kita kena mengalah. Okey, nombor 8, ada buat apa-apa tindakan kalau murid tak nak atau drop seni. Macam tadilah saya dah ceritakan.
kita akan guna tindakan, mula-mula kita guna dulu cara kita, kemudian kita pujuk cara baik, kita bagi nasihat macam mana, kita nasihatkan dengan baik, kemudian kita minta, kita buat kelas kuarantin, mereka buat cerita bincang cara baik. Kalau tak boleh juga kita minta pihak pentadbir atau unit disiplin. Nombor 9, pengurusan masa macam mana, PKP lagi, PDPR lagi, kehadiran bagus ke? Okey, tahun lepas of course tidaklah. So every year untuk tahun kedua COVID-19 ni memang kita tak ada 100% attendance. Kita faham murid-murid dia ada cara dia lah. Okey, mungkinlah juga masalah internet. Kita pun tidak memaksa murid, kecuali saya ada group Form 3, Form 4, Form 5 WhatsApp group. So kita akan input segala input, voice message, video tutorial, everything kita post. Walaupun mereka tak masuk, kita post dalam group, post, keep posting. Itulah bukti kita, bukti apa yang usaha kita dah buat. Okey, macam mana pengurusan masa itu kita follow. Macam sekarang ni dah bulan 6, kita tunggu kertas 3. Kita akan buat bengkel kertas 3. Kemudian pelajar akan mula buat kertas 3 dan kita akan dalam masa yang sama kita cuba habiskan silibus dan drill kertas 1 dan kertas 2. So kita kena manage masa betul-betul lah kat situ, sebab kita dugaan besar juga sebab PKP kan, dalam maya ni susah sikit. Okey, nombor 10, soalan terakhir. Apa pesanan buat guru-guru option? Apa pesanan buat guru-guru option yang mengajar dan bukan option yang pegang jawatan ketua panitia atau mengajar kelas SPM? Okey. Buat semua guru yang option, option maksudnya memang pure PSV. Good luck cikgu-cikgu, kita teruskan usaha, kita teruskan mendidik anak murid kita, kita teruskan memartabatkan PSV subjek kita walaupun tidak dipandang tinggi oleh beberapa setengah orang. Okey, kita martabatkan, kita buat kerja kita, kita buat kerja hakiki kita, kita make sure pelajar kita dapat manfaat apa yang kita ajar. Kita pun berpuas hati dengan result nanti. Okey, jangan kedekut dengan jangan kedekutlah dengan apa-apa untuk penyampaian ilmu ini. Kemudian bagi cikgu yang bukan option, cikgu yang mengajar bukan option, memegang jawatan ketua panitia dan mengajar kelas SPM, saya harap cikgu perlulah merujuk guru-guru senior, guru-guru daerah masing-masing, guru-guru dalam negeri masing-masing yang bagus, yang boleh memberi tunjuk ajar. Sebab saya percaya ini bukan satu kerja yang mudah. Okey, bukan satu kerja yang mudah. Sebab saya percaya bukan saya nak kata semua orang boleh mengajar seni. Itu tanggapan yang salah. Okey, mungkin skill, kemahiran melukis itu semua orang ada. Tapi nak menyampaikan ilmu dengan bahasa seni visual, dengan cara yang betul, dengan pedagogi yang betul, itu bukan semua orang mampu. Tambah-tambah lagi kita KSSM, anak sulung SPM akan exam tahun ni. So perlulah merujuk kepada JU masing-masing lah. Saya harap cikgu-cikgu bertabah dan jangan putus asa. Okey, dan kita ada ramai rujukan di Malaysia ni untuk setiap negeri kita ada guru-guru mahir. Okey, jadi kita boleh rujuk mereka semua. Saya sendiri pun akan merujuk tim JUK, Jurulatih Kebangsaan, untuk setiap apa yang saya lakukan kita akan rujuk mereka, sebab kita sepanjang masa ni ialah cikgu pun perlu menimba ilmu. Okey, sepanjang hayat ni kita perlu menimba ilmu. Okey, saya rasa sharing itu, saya harap soalan ni saya dah kecilkan.
Saya harap dapat menjawab soalan cikgu di luar sana. Terima kasih kerana menonton. So stay tune untuk video-video PDPR yang telah ditayangkan di Didik TV dan Astro Tutor. Saya akan upload di channel saya nanti. Okey, saya harap dapat membantu murid-murid tingkatan 45 terutamanya menengah atas. Okey, good luck untuk SPM 2021. Jangan give up. What you give, you get back. Cikgu-cikgu kita usaha semampu mungkin kita. Buat yang terbaik. InsyaAllah ada ganjaran yang bagus. Dan kita akan berpuas hati nanti. Okey, sebab memberi manfaat kepada anak murid dengan cara yang betul dan ikhlas lah. Okey, so good luck untuk semua. Assalamualaikum.